اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Zahratul Murid, muka surat 5, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 5, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sama ada laki-laki atau perempuan, dan sama ada merdeka atau sahaya atau khodam, dan sama ada manusia ataupun jin, tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya tiada mukallaf jin terhenti atas bulugh, atas baligh. Sama ada laki-laki atau perempuan. Ini takmin daripada kata orang mukallaf ni orang yang berakal, yang sampai umur, yang setel panca indera. Sama ada laki-laki atau perempuan. Jadi sekarang ni didatangkan erti mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab, tapi mukallaf ni jadi bahasa Melayu lah. Sebut mukallaf kita faham lah. Sebut mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Taklif ni memberati oleh syarak. Memberati oleh syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan seseorang melainkan perkara yang mampu diusahakannya. La yukallifullahu nafsan. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan seseorang. Jadi taklif ni, taklif syarak maknanya diberati oleh syarak. Nanti dia akan pergi kepada, dipanggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklifiyah yang 5. Bukan perkataan ni biar jadi memanglah bahasa Arab, tapi biar jadi bahasa Melayu. Macam mukallaf tu lah. Mukallaf bahasa Arab, tapi kita sebut mukallaf, kita mari dah. Mukallaf kedok ni orang yang OKU macam ni, contohnya orang sindrom Down tu, akan timbul persoalan. Dia ni mukallaf ke tidak? Kalau mukallaf, wajib sembahyang. Kita faham lalu dah tu. Kan orang sindrom Down ni kan, akal mereka, IQ mereka tahapnya tak sama.
Sindrom down. Sindrom down ni kalau kita cakap kampung, orang muka serupa. Yalah, kita panggil orang muka serupa. Tak serupa tau. Kan macam mana? Dia panggil sindrom down. OKU lah. Kita panggil orang muka serupa sebab dia serupa je. Lelaki ke perempuan ke, muka lebih kurang. Tapi mereka ni tahap IQ mereka berbeza. Maka timbul persoalan ibu bapa. Anak dia ni sebenarnya mukallaf ke tak? Mukallaf, ibu bapa nak kena sentiasa tekan bab semayang. Contohnya lah. Sebab dia mukallaf. Walaupun dia tu tak cerdik. Tak cerdik ni bukan sindrom down saja. Orang yang normal, orang normal ada yang tak cerdik. Abang apa? Lurus bendul. Dan lurus bendul, kenal bendul. Bendul pitu tu lah, lurus bendul. Ikut orang lakoh je pitu dia tu. Ke macam mana? Lurus bendul, bendul di muka pitu tu kan, bawah tu kan. Bukan tu panggil bendul. Bawah tu bendul tau. Kenapa panggil lurus bendul? Maknanya bendul tu ikut orang lakoh atas dia. Elak je. Tu panggil orang lurus bendul. Dia tak erti. Main apa ni? Baca pun tak apa boleh. Mana dia sangat tidak rasyid. Tapi akalnya, tahap akalnya bahasa lagi boleh tamyiz. Boleh membezakan. Itu berakal, mukallaf. Jadi macam sindrom down tadi tu, IQ macam mana? Wallahualam lah. Tengok tahap dia lah. Tapi nak ceritanya, kita sebut kata mukallaf, walaupun bahasa Arab, kita tak pelik. Jadi kalau kita sebut, kalau bunyi gitu kok, kalau kata ditaklifkan syarak. Ditaklifkan syarak ni, syarak memberati pada buat, syarak memberati pada tinggal. Faham lah duduk? Maka keluar nanti di hadapan hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklifiyah yang 5. Mana? Wajib, sunat, haram, makruh. Dia panggil apa itu? Hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklif yang 5 lah. Kita faham. Taklif. Jadi mukallaf ni orang yang diberati syarak. Siapa yang memberati? Allah Ta'ala dan Rasul. Allah dipanggil mukallif, Rasul dipanggil mukallif. Kita ni mukallaf, yang diberati, yang kena. Siapa yang memberati? Allah dan Rasul. Jadi Allah mukallif, isim fa'il. Rasul mukallif, isim fa'il. Mukallaf, isim maf'ul. Siapa yang kena? Siapa yang kena tekan? Ni orang yang berakal serta balik. Itu mukallaf. Jadi bicara bab mukallaf ni sebab permulaan pembicaraan tauhid dalam kitab Zahratul Murid ini dimulai dengan awal-awal yang wajib atas mukallaf itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Hak awal-awal, hak mula-mula yang wajib atas mukallaf ialah mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula awal agama ialah mengenal Allah. Ini hak permulaan yang wajib atas mukallaf. Erti mukallaf. Dia nak perici. Mukallaf ni orang yang akil, yang berakal, walaupun IQ dia rendah, kecerdikan dia kurang. Macam tadi lah sindrom down. Tapi ada sindrom down ni yang tidak tamyiz. Akal dia tak boleh nak beza mana kadang-kadang. Ada yang kena sentiasa ajar. Sentiasa ajar tu tanggungjawab bapak tu. Ajar sentiasa. Nak kali lupa pula, ajar pula. Nak kali lupa pula, ajar pula. Ni. Sebab dia masih lagi boleh terima pelajaran. Dan dia memang akal dia boleh beza. Faham tak ni? Jadi ni wallahualam lah ni. Ini bergantung kepada penilaian
Doktor tau. Bang akal ni siapa yang menilai? Bukan doktor. Doktor boleh cek tau. Otak kita ni markah kecerdikan tu berapa? Doktor boleh nilai tau. Dia buat apa ni? Pergi jumpa dengan dia, nak cek apa? Nak cek akal saya tu markah banyak mana. Cerdik ke? Cerdik sangat geliga. Cerdik sangat geliga tau. Cerdik biasa cerdik. Cerdik sangat ni geliga tau. Jadi IQ yang tinggi, doktor boleh nilai. Ni atas doktor nak nilai kata OKU tadi tu. Nampak tertik tergening juga. Nampak comel juga keadaan. Dalam keadaan bersih molek. Mana apa ni? Maknanya boleh menilai mana baik mana buruk dah tu tau. Waktu wallahualam lah. Sebab dia tak sama. Sebab nak menentukan ni mukallaf ke tidak. Kalau mukallaf, mak ayah dia berat tanggungjawab tu. Sebab siapa masa dia balik pun dia tak cerdik lagi. Jadi mak ayah kena ajar sentiasa. Jangan macam saya sebut syndrome Down tadi tu. Awal-awal dia di masjid dah dia tukang buka api. Nak semayang pula dekat-dekat dengan belakang Tok Imam. Susah sungguhlah. Nanti Tok Imam batal wuduk, batal semayang, takkan dia nak ganti. Ada yang rajin semayang dia. Semayang qabliyah pun rajin. Dan memang rajin daripada orang. Sebab orang rokok sekali, dia rokok 2 kali. Dah rajin lah. Ni semayang rawatib. Semayang fardu dah sebab dia ikut Tok Imam. Tok Imam rokok sekali, dia rokok sekali lah. Sama macam orang lain lah. Kalau dia nak berpaling ke kanan, nak berpaling ke kiri sebab dia puas. Dia berpaling ke kanan. Dia berpaling ke kiri, duduk sebelah kita kok. Kita budak kosyok semayang. Rasa macam lucu. Budak ni paling pula dah kita ni. Orang ni semayang kita. Dia ganggu juga. Dah duduk paling, kita duduk tengok, kita duduk sebelah dia. Budak ni semayang kedok ni. Tapi kalau semayang sunat, rokok 2 kali. Macam mana dia punya akal dia? Dia comel, jubah laginya. Serbang laginya. Walaupun dia kat serbang tu lucu dah, tapi ikat kat serbang dah banding ayah haji. Ayah haji balik Mekah, serbang pun tak pernah ikat di kepala. Siapa hok ke hadapan? Baik dia lah. Ayah haji serbang penuh dalam lemari. Berapa lah dalam lemari tu? Pakai apa dah? Tapi wallahualam tu bakal. Sebab mukallaf ni orang berakal, balik, kemudian sejahtera panca indera dengan bahawa jangan buta tuli sekali macam bicara merupah. Jangan buta tuli sekaligus daripada masa dilahirkan. Sebab sumber ilmu yang paling besarnya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Tapi yang paling besarnya adalah pendengaran. Yang paling besar adalah pendengaran. Tak ada ni. Sebab itulah lebih baik orang yang pendengaran comel, mata buta, daripada orang yang mata celek, dia pekak. Lebih baik orang yang pendengaran dia comel, mata dia buta, daripada orang yang mata celek tetapi pendengarannya tak ada, pekak. Orang yang pendengaran dia comel, mata dia buta, dia belajar cepat faham, dia hafal Quran cepat ingat. Sebab mata ni dia banyak perkara keduniaan. Mata ni dia banyak perkara-perkara maksiat nak banding dengan telinga. Jadi bila mata dia tertutup, tak ada dah dosa mata dia ni. Bila dosa mata dia tak ada, lidah dia akan terkawal.
Bak dosa lidah ni mari daripada mata. Mata tengok, lidah pun kata. Mata tengok, lidah pun camik. Pada camik ambil hal lah. Mata nampak, lidah pun dia pakai baju murah. Pada dia. Mari mana lidah camik? Mari daripada mata. Dan yang besar laginya, daripada mata turun ke mana? Turun ke hati. Sebab itulah dia bandingkan mata ni umpama menteri luar, hati ni umpama raja. Mata ni umpama menteri luar. Menteri luar ni yang lapor kepada raja. Mata. Jadi mata ni banyak manfaat ukhrawi, banyak. Tengok jalan ke masjid, tengok kitab, tengok Quran. Itu bahagian mata banyak. Tapi dia banyak lagi ni hak duniawi. Dia banyak lagi ni hak maksiat. Daripada mata pergi ke hati, dan mata turun ke lidah. Tapi orang yang pendengaran comel, mata dia tertutup, ni kalau orang bawa kepada agama, comel agama dia. Kalau bawa ke agama lah. Kalau bawa jadi kepada ahli muzik, jadi ahli muzik lah. Dia jadi tepi jalan, dia main muzik, dia menyanyi je. Dah orang begitu ke dia. Lebih baik daripada orang yang mata celek, telinga tak dengar. Orang jenis pekak ni, orang jenis pekak, maka bersekali dengan lidah dia, jadi tak boleh nak berkata-kata lah. Dia bukan bisu, tapi tak boleh nak berkata-kata sebab dia nak dengar. Sebab berkata-kata ni mari daripada pendengaran. Dengar bahasa tu, bercakap bahasa tu. Kan? Percakapan ni mari daripada pendengaran kan? Dengar cakap Melayu, lidah cakap Melayu. Dengar cakap orang putih, lidah cakap orang putih. Bila telinga tak dengar, maka lidah pun tak boleh nak beroperasi. Tapi adakah dia bisu? Tidak, dia tidak bisu. Tapi dia tak boleh nak guna. Sebab dia nak berkata-kata, kena dengar di telinga, maka dia pun tiru perkataan. Bila telinga dia tak dengar, maka tak boleh berkata-kata. Mata dia comel. Hak ni nak beri pelajaran lebih sukar, lebih payah. Sebab tadi sumber ilmu yang paling utama adalah pendengaran tertutup. Yang adanya penglihatan sahaja. Ni dia agak sukar. Sebab apa? Nak kena belajar bahasa isyarat lah. Nak belajar bahasa isyarat lebih sukar. Sebab tu kadang-kadang orang yang mata comel, telinga pekak ni, kadang-kadang perangai dia tu agak sukar untuk dikawal oleh keluarga dia. Sebab tu kata, oleh kerana sumber ilmu yang paling besar adalah pendengaran dan penglihatan. Tapi dua-dua tu sumber ilmu lah. Maka lebih utama orang yang pendengaran comel, mata dia buta, nak banding dengan orang yang mata celek tapi telinga dia pekak. Comel dua ni barulah mudah untuk dapat ilmu. Sebab tu kita ni cakap, orang belajar ni panggil orang dengar. Orang belajar ni, kita orang kampung sebut orang dengar. Ke kata? Ke orang lihat gitu. Lagi mana tu? Nak pergi lihat. Ada orang cakap gitu? Ada? Pergi belajar. Nak pergi mana tu? Nak pergi lihat. Tak ada orang cakap. Nak pergi dengar. Siapa sebut dengar? Dengar telinga. Lihat-lihat mata. Baru tak sebut lihat. Kenapa sebut dengar? Sebab pendengaran lah yang paling utama. Sumber ilmu. Dia panggil dengar. Orang belajar tu dengar dia panggil. Kata TAB 8485. Ingat ke 8481 sana ni? Kenapa suka 8481? Tahu 8481? Suka orang kita ni. 8481 suka pula dah. Tanya Mak Haji belakang. 8481 maksud dia apa? Orang suka tu sebab apa?
Dah. Bukan ni 8485 ni. Bukan 8481 ni. TAB 8485 tu dia menghalang. Menghalang orang nak keluar. Bangunlah, jangan tak bangun. Bangun nampak muka kita padang ada gitu. Tak apalah. Dia 8485. TAB 8485. Jadi satu hal bro-bro. 8481 jangan duk beli nak kereta nombor 8481. Kenapa dia 8481? Ada pasal-pasal nombor jadi huruf. Nombor lah. Huruf apa? 8 jadi B, 4 jadi A. 81 pula 8 jadi B, 1 jadi I. Bunyi mana? Jadi sumber ilmu pendengaran dan penglihatan tertutup kedua-dua daripada lahir, maka tak ada hukum lah. Tak ada hukum. Tak ada. Adapun dia hilang pendengaran, hilang penglihatan hari tua kerana penyakit kecil manis kedok-kelah. Tu mukallaf. Tapi macam buat lepas lah. Allah nak cerita macam mana ke dia? Cerita tak dengar. Tunjuk tak nampak. Nak cerita apa? Nak cerita subuh, zuhur ni, asar ni. Sebab bagi dia malam 24 jam bagi dia. Sebab apa? Tak nampak. Kita nak cerita macam mana? Semayang tak ada cerita. Dah dia pandai bawa sendiri. Wuduk dia pandai ambil sendiri. Kiblah kita yang bubuh ke dia. Tak apalah. Kiblah kita bubuh ke dia. Kiblahnya arah mana? Persoalan kitanya, dia nak semayang apa? Tunggu lepas saya buat gambaran. Ni reka je ni. Tulislah dah. Ambil tapak tangan dia, tulis. Zuhur tulis zuhur. Dia pun sebut zuhur, kita pun raih. Kalau sebut salah, kita pun pakar. Gitu je lah. Orang lain tak ada masalah. Tapi kalau puasa pula, terkejut dia, nak macam mana? Masuk jari kita dalam mulut dia, nak wayak makan sahur ke mana? Tak, dia tak ada ni, dia tak ada. Malam dia tak ada, siang dia tak ada, waktu sahur dia tak ada, waktu pagi, tengah hari petang dia tak ada. Kita kejut dia untuk makan sahur. Macam mana buat? Dia mungkin bangun nak main subuh. Tak subuh lagi nak makan sahur ni. Kita pun pipin di dapur gitu tau. Pergi dapur. Lepas tu kita nak kena ajar dia pula. Nak beritahu ke dia, niat puasa sebab ni. Waktu sahur ni nak niat puasa. Apa ni? Wallahualam tu. Kiralah guna-guna pun. Time berbuka tak apalah. Kita pipin dia duduk kursi. Kita pun bubuh air. Tu sudah pegang gelas. Dia tahulah tu. Nak minum lah tu. Tapi jangan biar awal-awal. Orang azam baru kita barulah dia minum. Nak kira mana? Kalau diuji, orang tua seumpama tu. Yang tukang jaga nak atur macam mana? Sebab mukallaf. Orang tua ni mukallaf. Dia kekal hukum agama kekal. Kita yang jaga dia. Dia kalau tersilap macam mana sekalipun, dia tak ada salah. Dia tersilap semayang. Subuh pas subuh. Zuhur tak ada ni. Dah dia tidur kan? Dia tidur lama, dia kejut subuh. Dia tidur lama, dia kejut subuh. Kalau tak jaga dia, bangun main subuh. Bangun semai subuh. Tak kira ke pukul. Dia tak ada dosa apa pun. Sebab dia tak sengaja. Biasa orang tua gitu, kalau dia bangun, kita tak sedar, dia pergi bila air dia keluar, dia semayang. Tak kata apalah. Sudah mai kita tanya, mesti subuh. Dia main subuh. Kata subuh apa? Tengah hari petang ni. Dah. Dia tidur lama, dia rasa macam dia tidur malam. Bangun gesa-gesa pergi bilik air. Ambil semayang, orang tak ada Dia pun semayang.
Mana? Subuh. Lepas tu kiblat pula kadang-kadang. Mana? Kiblat ni. Ikut kiblat dia. Ikut kiblat dia rasa. Tapi kalau hok setakat mata tak nampak, telinga dengar, senang cerita. Setakat telinga pekak, mata nampak, kita tunjuk jam je ke dia, tak ada masalah. Hilang kedua-dua. Kalau daripada lahir gitu, tak ada hukum. Dipanggil mukallaf ni sejahtera panca indera, sejahtera pendengaran dan penglihatan, dengan bahawa tidak pekak dan buta sekaligus. Maksud dia gitu. Itu dia orang mukallaf. Sama ada laki-laki atau perempuan mukallaf. Kalau dia berakal balik, sejahtera panca indera. Kalau kita ni sejahtera pendapatannya. Apa pendapatan? Pendapatan lah. Nak dapat sesuatu dengan pendengaran, nak dapat sesuatu dengan penglihatan. Lepas tu dia panggil sama basar ni sifat idrak. Pak idrak, nak dapat sesuatu dengan pendengaran, dapat sesuatu dengan penglihatan. Kita pula ni dapat sesuatu dengan deria bau, dapat sesuatu dengan deria rasa, dapat sesuatu dengan deria sentuh. Itu idrak tu. Mana ni? Mendapat. Dia panggil sejahtera pendapatan. Panca indera. Sama ada lelaki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya, hamba atau khodam. Khodam ni, khodam lah, pekerja khodam ni. Sama sahaja. Merdeka sama, sahaya sama, bak mukallaf sama, bak mengenal Allah sama, tak kira. Sama ianya penghulu orang ataupun dia hamba orang. Janji dia mukallaf, permulaan yang wajib adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sama ada manusia ataupun jin. Jin pun sama dengan manusia. Jin sama dengan manusia. Jin adalah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan manusia. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Ada jin yang beriman tetapi fasik, jahat, sama dengan manusia. Beriman tapi jahat. Manusia penipu, orang beriman tapi penipu. Jin sama juga. Jin yang beriman tapi penipu. Jin ni dia pandai baca Quran sebab dia beriman. Kita pun jin ni jin baik ni sebab pandai baca Quran. Orang pun pandai baca Quran sebab masa dia menipu. Gitulah. Orang yang kita nampak dengan mata lendai ni, kita terperdaya dengan penampilan. Jin yang kita tak nampak ni, oleh kerana dia pandai baca Quran, jin ni baik, dia pun turut ke jin. Makan di jin dari depan dia. Dah dia boleh baca Quran tu jin Islam, dia boleh baca Quran. Islam baik ya. Orang macam mana? Orang Islam baik-baiklah. Orang Islam hak jahat-jahat lah. Hak bunuh orang, hak mencuri, hak merampok, terbabit dengan dadah. Bukan orang Islam sebahagiannya. Orang Islam lah. Tapi orang Islam yang jahat sama je dengan jin. Kalau jin tu jin kafir, baca Quran dia lagi. Tapi kalau jin tu jin Islam, baca Quran dia baca sama. Nak kata mana? Tapi Islam yang jahat. Sebagaimana manusia yang kafir, dia bekerjasama dengan orang Islam yang jahat. Orang Islam yang jahat, dia akan bersama dengan orang kafir. Sama juga dengan jin. Yang buat khianat tu jin kafir. Pergi berobat dengan jin Islam yang jahat, yang bersama dengan jin kafir. Dia pun kadang-kadang beri upang lah, berobat lah, sembuh sikit. Lepas tu dia royak pada jin kafir tu, mungkin ubuh pula. Lepas tu aku pergi berobat pula sikit, tu aku boleh makan upah.
Maka orang ni takkan boleh lari daripada jin Islam yang jahat, yang bersama dengan jin kafir yang buat bunuh, yang buat sakit pada manusia ni. Akhirnya orang ni akan duduk dengan jin tu seumur, duduk cari dia. Demam, cari dia. Sesemut, cari dia. Ini benda yang benda gaib. Jin benda gaib, dia sangat mempengaruhi pegangan kita. Sebab apa mempunyai pegangan kita? Sebab pegangan kita sama juga. Beriman dengan Allah, gaib. Beriman dengan qada qadar, gaib. Dia benda dalam. Jadi jin ni, jin kafir buat sakit, jin Islam buat baik. Dia mudah nak makan hati pegangan dengan hak gaib ni. Walau sebenarnya antara jin kafir dengan jin Islam yang terus berobat ni, dia pakat dah. Sebab apa? Sebab jin kafir dia akan bersekutu dengan jin Islam yang jahat. Padahal tadi lah, orang kafir akan bersekutu dengan orang Islam yang jahat. Orang Islam yang jahat dia akan bersekutu dengan orang kafir, gitu lah. Kita boleh tengok macam mana orang kafir Yahudi laknatullah buat sekejam-kejamnya di Palestin. Orang Islam ramai ke dah? Ratusan juta orang Islam. Biarkan saja. Bunuh yang di luar. Mana? Tak berlaku seumpama tu. Tak kira mu hospital ke, mu tempat wartawan ke, mu ni tempat askar pengaman ke, dia tak ada hukum, Dia bunuh sebunuh-bunuhnya. Tapi macam mana orang kafir tu boleh buat kerja gitu? Sebab mereka sudah dapat sokongan daripada orang Islam yang jahat, yang mereka sudah beri macam-macam dah. Gitulah bandingan dia. Ni hak jenis mainan gaib dah, mainan tak nampak. Hakikatnya hak Tuhan lah ke, jin kafir ke, jin Islam ke. Jin kafir buat sakit, jin Islam buat sembuh sikit-sikit. Lepas tu jin kafir tambah pula. Hakikatnya hak perbuatan Allah Ta'ala lah ke. Jin ni makhluk tak boleh bekas. Tu pegangan. Tapi lama-lama pegangan kita ni tak kuat mana dah. Tuang dia pula baca ayat Quran. Masa ayat Quran bunyi bacaan. Lepas tu dalam masa yang sama baca tak bunyi pula, tak bunyi. Kenapa sekali bunyi sekali dah? Hak bunyi macam Quran, hak tak bunyi pula. Agaknya Quran pun Quran kedok pun dah tahu kita bukan hafal Quran. Bunyi Arab Quran lah kitanya. Quran dia baca warna pun dah tahu. Jangan ada orang yang dia ditemani oleh jin daripada lahir lagi. Ada. Itu peninggalan daripada orang tua-tua terdahulu. Maka jin lah yang bimbing dia konon-kononnya. Kalau dia masa muda, kalau dia labak bangun subuh, jin ni kejutkan dia. Kalau dia lambat sembahyang, jin peringatkan dia. Kata jangan pakai gitu. Kita tak pakai jin, kita pakai Quran hadis. Jin ni suruh benda baik. Dia belakang je mula-mulanya. Akhirnya nyata kemudian jin tu ajar ke dia, kamu kalau nak berkahwin kena berzina dahulu, lekat perut dahulu, baru kamu boleh berkahwin. Kalau kamu berkahwin dahulu, barulah lekat perut, anak tu akan jadi mati. Dia kata. Dia mula dah. Hak kata jin baik tadi ni. Kejut subuh ke dia, semalam lambat, peringat ke dia. Kata dah jangan, kata. Akhirnya dia tahu tu zin, so saya berzina tu boleh ada. Jangan gitu. Menghalalkan zina yang haram ijma' ulama murtad terus, kata. Tapi dah dia masuk dah dengan jin tu, dia orang nak tahulah. Kita aja dah tidak pakai dah orang perempuan. Awal-awal dia kata jangan pakai. Kita pakai Rasul, kita pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pakai jin. Jin ni suruh benda baik, dia boleh baca Quran. Jin Islam dia lah. Kita tak pakai dia. Agama tak suruh pakai jin. Akhirnya sungguh suruh berzina dulu, lekat perut baru berkahwin dengan lelaki.
Dia kata boleh pak jin dia sungguh ni. Puno ranah kata. Tapi dia rasa dia istimewa lah. Sebab ditemani oleh jin yang sentiasa memperingatkan kebaikan kepada dia. Dah. Dia hanya cari peluang saja untuk menyesatkan. Cari peluang saja. Doh kalau berkahwin kemudian lekat perut anak jadi mati, takutlah. Mana bersama dahulu lekat pun baru berkahwin. Anak sulung akan selamat, anak kemudian tak ada isu. Anak pertama jadi isu. Oh pandai dia pusing. Dia nak tunggu tak serang. Hai kata penorang jangan. Jadi jin sama dengan manusia, mukallaf. Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukallaf jin itu lain sikit daripada manusia. Daripada asal kejadian. Tuhan buat tu balik lalu dah. Dia tak ada budak. Tiada terhenti atas buluh, atas sampai umur. Situ je beza dia. Kita manusia ni mukallaf dengan balik sampai umur. Jin mukallaf daripada asal kejadian. Lahir terus jadi mukallaf. Ini jin. Adapun malaikah, maka tiada mereka itu malaikah mukallafin, tidak mukallaf. Ni atas qaul yang mu'tamad. Tidak mukallaf. Tidak diberati syarak kerana bahawasanya taat dan ibadah itu jadi dari tabi'ah semula jadi. Dan perangai bagi mereka itu jadi dah gitu. Tu malaikat. Dia matbu' secara jibilliyun. Tuhan jadikan malaikat beriman dan taat akan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu je malaikat. Dia maksum. Dia terpilih dia melakukan perkara dilarang. Kerja malaikatnya mengerjakan akan barang yang disuruh. Matbu' dia gitu dah. Semula jadi dia gitu dah. Maka dia tidak ada berarti syarat tak ada. Sebab begitu Tuhan jadi ke dia. Itu malaikat. Jadi matbu' dia semula jadi dia gitu. Kita sebut semula jadi gitu tapi hakikatnya hak berlaku pada malaikat qada qadar berlaku. Tak ada semula jadi ni, tak ada. Tabi'ah tak ada. Hak Tuhan berlaku. Ni kata tabi'ah gitu dia. Gitu dia. Pada ni. Malaikat gitulah dianya. Samalah pisau. Jumpa benda lembut, gitulah pisaunya memutuskan. Api jumpa dengan benda yang kering, gitulah jadinya hangus. Tapi hakikatnya semua itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat ni tidak mukallafin, tidak diberati sebab dia tak berat apa, sebab dia keadaan dia begitu dah. Maka pahala amalan malaikat sedikit sahaja. Sebab malaikat hanya ada akal, tidak ada nafsu. Kita manusia ada akal, ada nafsu. Menang akal, menang nafsu, antara dua tu. Adapun binatang, nafsu ada, akal tak ada. Jadi manusia menang akal, naik tahap malaikat. Manusia menang nafsu, turun tahap binatang. Bahkan terkadang lebih sesat daripada binatang. Balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Sebab itulah kalau balik kepada susunan yang lebih kalau makhluk Allah kan, susunan dia ulul azmi yang 5. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, 5 orang. Ulul azmi turun lagi baki 20 jadi 25. Turun rasul yang lain-lain 313. Turun kepada nabi-nabi 120,000 orang. Dia turun pada ru'asaul malaikah, kepala malaikat, ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Habis itu turun kepada auliaul bashar, dimulai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis manusia-manusia yang tinggi di sisi Allah Taala, habis sebab aulia-aulia habis. Barulah turun pada malaikat ramai-ramai.
Jadi kalau manusia ni dia menjadi hamba Allah yang soleh, lebih afdal di sisi Allah daripada malaikat hak biasa-biasa. Adapun Jibril, Mikail, Israfil, Israel lebih afdal daripada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Mati beza dia. Mana malaikat ramai-ramai ni bawah daripada manusia yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia dia kena taklif syarak, dia kena berhati syarak. Malaikat tu jadi begitu dah dianya. Jadi pahala tak banyak lah. Sebab itulah sembahyang 2 rakaat anak Adam ni yang sempurna zahir dan batin lebih besar pahala daripada malaikat biasa. Dia panggil awamul malaika, malaikat kebanyakan yang rokok sujud daripada asal jadi sampai ke kiamat. Lebih pahala manusia yang sembahyang 2 rakaat yang sempurna zahir dan batin. Sebab apa? Sebab manusia ni nak jadi sempurna tu dia kena mujahadah sungguh-sungguh. Malaikat santai saja sebab tuan jadi dia begitu dah sampai ke kiamat. Gitulah dianya. Tak ada berat apa-apa. Sebab tu malaikat bukan mukallafin, bukan mereka yang diberati pada syarak. Faidatun, bermula alamat buluh kanak-kanak itu 2 perkara kalau laki-laki, dan tambah lagi 1 perkara 3 perkara kalau orang perempuan. Lelaki perempuan keluar mani yang pertama, umur 15 yang kedua, lelaki perempuan sama. Cuma perempuan tambah 1 lagi, keluar haid. Jadi alamat balik kanak-kanak lelaki 2, alamat balik kanak-kanak perempuan 2, capur 1. Jadi 3 lah. Alamat balik kanak-kanak lelaki 2, keluar air mani dan cukup umur 15. Balik kanak-kanak perempuan 2 tadi, keluar air mani dan juga umur 15, capur yang ketiganya keluar haid. Ni alamat balik pula ni. Ni kita ngaji nak kitab fiqh. Alamat balik ni ngaji kitab fiqh. Tapi kitab Zahratul Muri ni wajib atas mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang akil serta balik. Alamat balik dia di mana? Satu. Alamat balik ni biasanya dalam kitab fiqh. Ini perincian kita. Permulaan yang wajib atas mukallaf mengenal Allah. Siapa mukallaf? Akil balik, berakal siapa mau. Apakah alamat di balik? Perempuannya keluar haid. Kalau nak cerita panjang lagi, apakah darah haid? Sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid. Allah, kalau tidak tak ada sini ada. Sekat tu je, keluar haid je. Nak panjang lagi, cerita baik lah pula. Kita cerita baik pula. Jadi pekoh lah jadinya. Dia perinci satu-satu. Wallahu a'lam.